Assalamualaikum, salam sejahtera, salam nilam, salam memartabatkan budaya membaca. Mawar karangan pandang tak jemu, tambah berseri dibias cahaya. Buku menyimpan selaut ilmu, bangsa membaca, bangsa berjaya. Tidak hilang Melayu di dunia, hikayat Hang Tuah. Saya Zara Hanania Amani binti Muhammad Fazil dari Sekolah Kebangsaan Jalan Matang Buluh, Bagan Serai, ABB 3047. Syukur Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk berkongsi karya agung dari Hikayat Hang Tuah pada kali ini. Hikayat Hang Tuah yang saya baca ini dikarang oleh Kasim Ahmad. Hikayat ini begitu menarik dan menyentuh hati kita untuk menjadi individu yang lebih patriotik dan setia kawan. Hikayat ini terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, mempunyai 629 halaman. Ia telah dicetak pada 1991 untuk edisi pelajar seperti yang ada di tangan saya ini. Hikayat Hang Tuah mengisahkan kehidupan dan kepahlawanan Hang Tuah sejak dari kecil hinggalah ke waktu senjanya. Beliau amat disayangi Sultan dan seluruh negeri Melaka. Penkisahannya bermula dari zaman kanak-kanaknya apabila beliau bersama sahabatnya Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Leki dan Hang Lekiu berjaya menewaskan sekumpulan orang yang mengamuk walaupun mereka masih kecil. Tindakan Hang Tuah Lima bersahabat itu berjaya menyelamatkan bendahara paduka raja serta menarik perhatian istana terhadap keperwiraan mereka. Dalam majlis perkahwinan Raja Melaka dengan Raden Mas Ayu, Hang Tuah telah berjaya menyelamatkan rombongan istana Melaka dari pembunuhan beramai-ramai. Pertarungannya dengan prajurit Majapahit telah membuktikan kehebatannya dan beliau dianugerahi keris Taming Sari sebagai pengiktirafan kepahlawanannya. Namun, langit tak selalunya cerah. Pada suatu ketika, Hang Tuah dicemburui oleh pembesar-pembesar istana sehingga mereka sanggup memfitnahnya. Fitnah ini menyebabkan hukuman bunuh telah dijatuhkan kepada beliau. Namun, beliau diselamatkan oleh bendahara paduka raja. Akibat titah membunuh Hang Tuah itu, sahabat baik Hang Tuah, Hang Jebat namanya, telah bangkit menerhaka kepada Sultan Melaka untuk membela kematian Hang Tuah. Perbuatan itu mendatangkan ketakutan dan kegelisahan terhadap negeri Melaka. Sultan Melaka berasa sangat menyesal kerana telah menitahkan Hang Tuah dibunuh. Baginda sanggup memaafkan Hang Tuah sekiranya beliau masih hidup. Pernyataan itu menyebabkan bendahara Melaka menceritakan hal sebenar dan akhirnya membawa Hang Tuah kembali ke Melaka untuk mengamankan negeri Melaka dari angkara derhaka Hang Jebat. Hang Tuah dengan berat hati menewaskan Hang Jebat walaupun kasih dan sayang akan sahabatnya itu dan memulihkan kesejahteraan Melaka pada ketika itu. Itu antara 3 pengkisahan dalam hikayat ini. Namun banyak lagi kisah menarik yang dapat kita hayati dalam karya agung ini. Ringkasnya, pengajaran yang dapat kita ambil ialah hikayat Hang Tuah merupakan sebuah epik Melayu yang lahir pada zaman kegemilangan masyarakat Melayu tradisional mencakupi segala
pesanan dan gagasan yang harus direnung dan dicerna oleh bangsa Melayu pada zaman moden ini. Ia mencatat riwayat hidup bangsa ini sejak awal, melewati zaman pembangunannya ke zaman kebesarannya hingga ke zaman kejatuhannya pada 24 Ogos 1511. Hikayat Hang Tuah ini juga menggambarkan sistem sosio-budaya Melayu pada zaman feudalnya. Hang Tuah dan Hang Jebat pula mewakili masyarakatnya, memperlihatkan nilai-nilai kewiraan yang didukung oleh masyarakat kita pada ketika itu. Inilah determinisme atau takdir sosial dan sejarah. Prinsip ketaatan mutlak kepada raja itu merupakan prinsip feodal yang mungkin bercanggih dengan cita-cita keadilan yang terpendam dalam jiwa manusia. Seterusnya, hikayat ini mendidik saya menghargai nilai persahabatan, kekeluargaan, agama dan negara. Sebelum saya mengakhiri resensi ini, eloklah saya mengajak anda semua mendapatkan karya agung Hikayat Hang Tuah itu untuk membaca sebagai penukaran, sebagai panduan kita mengasah jati diri menjadi bangsa berdaulat anak Melayu. Melarik halus papan di Jawa, tersergam kukuh di gerbang batu. Adat berjumpa, terpisah jua. Moga ketemu di lain waktu. Sekian, terima kasih.